spesifik Nabi sebut yang mereka akan masuk syurga tanpa hisab, dan yang disebut sebagai ahli syurga, yang bukan daripada kalangan Nabi dan bukan daripada kalangan Rasul. Sebab Nabi Rasul ni kita sedia maklum dah, mereka-mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala dijamin syurga. Dan katanya ulama mufassirin begitu juga, di dalam Al-Quran pun ada cerita-cerita yang dia ni bukan daripada kalangan Nabi dan Rasul, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah jamin syurga. Antaranya Luqmanul Hakim, ada Luqmanul Hakim, Sayyidatina Maryam, ada daripada kalangan perempuan, Asyah. Ini ahli-ahli syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dan juga Ashabul Kahfi, yang mereka ni bukan daripada kalangan Nabi dan Rasul. Itu ahli syurga lah. Selain daripada Nabi jami 10 sahabat, ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Zubair Al-Awwam ni, Abdul Rahman bin Auf, ada 10 sahabat yang dijamin Nabi SAW dalam syurga. Baik, sambungan daripada huraian ataupun kupasan berkenaan dengan hadis yang ke-10 ni, antaranya lagi Nabi SAW memperlihatkan yang mana aktsaru ahliha nisaa, yang kebanyakan daripada penghuni neraka ni adalah daripada kalangan wanita, adalah daripada kalangan wanita. Ini yang Nabi SAW sebut. Kerana apa? Pertamanya sekali, yang disebut sini kerana pertama wanita ni banyak yang tidak menunaikan hak suami, dan mereka tidak berterima kasih atas pemberian suami, dan tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Ini kalau kita tengok zaman ni kan, memang banyak sangat lah. Dan zaman ini dia terbuka, media sosialnya terbuka, banyak dia panggil alam maya hari ni dah, TikToknya, Facebooknya. Dan dalam alam maya ni macam-macam hari ni. Dalam bab agama pun hak tak reti pun nak berkecek, hak tak ada asah pun nak berkecek, sebab tak ada siapa lagi. Ambo ada satu video yang orang share lah, dia video TikTok, dia nak mengajar Quran. Ustaz ni dia ada kelas center, malah lah nak sebutnya. Cuma nak ceritanya huruf dot kan, huruf dot ni dalam huruf hijaiyah kita panggil dia. Huruf dot ni dia sama ke dengan Doraemon dia kata. Dot ni sama dengan Doraemon. Dia pun buat gambar Doraemon. Dia kata nak betul dot, dia kata sebut Doraemon banyak. Kata penuh kata. Kata start nak kubek kat sini lah. Ni memang banyak dalam TikTok dah. Sebab tak ada orang nak tegur. Tak ada siapa tegur. Jadi dia ayat Doraemon. Siapa kau muncung mulut-mulut. Kata kubek dia ni. Bawah tu macam-macam komen. Ustaz-ustaz sendiri pun ada yang komen. Tapi moga benda ni dia bukan orang kata nak ilmu, nak sebar ilmu sangat. Dia nak kau view tu. Bila ramai orang tengok, bila ramai orang bagi hadiah ke apa, boleh pitih dia. Tu yang sebenarnya. Ada dunia zaman ni deh. Dan contohlah dalam bab rumah tangga ni, ada daripada kalangan agamawan dah yang dia panggil berfahaman feminism. Dia berfahaman ataupun cenderung kepada feminism. Yang hari ni kalau kita perhati balik, orang puan ni walaupun dia belajar agama, tapi dia tidak semestinya memahami agama tu secara total. Contohlah dalam bab nafkah dia. Ada satu video ni, seorang ustazah ni dia bercakap bab nafkah. Okey, nafkah ni secara yang kita memfahami bahawasanya apa yang suami bagilah, tanggungjawab suami dia. Contohnya rumah, kenderaan, pakaian, dapur, duit belanja ke apa semua sekali dia. Jadi suami bagi dah, sedia dah. Dan mengikut kemampuan suami. Contohnya kalau rumah beres, suami bayar,
bil makan minum, yure-yure anak sekolah ke apa semua sekali beres. Kemudian suami ulu pula 500 ke 400 sebulan. Jadi dia kata isteri ni boleh minta duit jaga anak. Maksudnya hak nafkah dia kata upah jaga anak tu boleh minta. Daripada sinilah bila benda ni orang terlegak kak, jadi balah. Dalam rumah tangga jadi balah. Jadi suami kata, demo ni ngam mana ni? Oh, kita dengar ni, ustazah ngajar ni. Habis ya. Punuh. Dia panggil feminism dia. Dan ada yang dia ajar, dia kata, masak bukan tugas isteri. Basuh baju bukan tugas isteri. Dia ajar kita. Kemudian buat makan ke masak ke apa widai makan bukan tugas isteri tu. Dan Nabi sendiri pun dia guna hujah tu. Nabi sendiri pun jahit baju diri, tolong Sayyidatina Aisyah, tolong Sayyidatina Khadijah. Dia guna hujah tu. Nyanyi. Jadi akhir sekali kan dia jadi balah. Sebab tu dalam bab agama ni dia kena memahami molek. Memang orang puan ni betul. Tugas saya masak ke, basuh baju ke apa, bukan tugas saya isteri, betul. Orang puan ni dia nak masuk syurga, dua perkara je. Taat kepada Allah dan kalau dia kahwin, taat kepada suami. Jadi kalau suami suruh masak, kena masak. Kalau suami suruh nanok. Kalau basuh baju. Memang bukan tugas saya, tapi taat kepada Allah dan taat kepada suami. Jadi itu tanggungjawab dia. Kerana itulah musannif kita ni, tok syekh kita ni, dia sebut mula-mula sekali bahawasanya orang puan ni dia tidak menunaikan hak suami dia. Dia tidak menunaikan hak suami dia. Dan dia sebut juga sini mereka banyak yang tidak menutup aurat daripada orang yang bukan mahram. Jadi aurat ni ini satu perbincangan yang luas lah. Aurat ni walaupun sama-sama mahram dia ada batas dia. Hak sebenar-benarnya. Sama ada mak dengan anak, ayah dengan anak, dia ada batas dia. Bila anak ni dah akil baligh, contohnya anak puan, dia ada limit dah lah dengan ayah dia, aurat ni. Maknanya boleh rambut okeylah, tapak kaki ke apa, muka ke apa, tangan ke apa, tak ada masalah. Tapi bahagian badan ni tak boleh dah, kena tutup dah. Kena jaga dah. Begitu juga anak lelaki dengan mak dia kena jaga dah. Mana bahasa mudah kita kecek kat, tak boleh dah lah. Anak ni walaupun dia depan mak dia, walaupun anak ni depan ayah dia, tak boleh dah telanjang bogel. Kalau hak kecil tu, hak belum akil baligh tu cerita lain. Tapi bila dah besar ni tak boleh dah. Ada limit dia. Walaupun dengan mak ayah sendiri, walaupun dengan adik-beradik sendiri. Apatah lagi lah dengan kita panggil orang ajnabi. Orang yang ajnabi, orang yang halal kahwin. Sama juga, sama-sama ipar. Ini dalam masyarakat kita biasa tak? Bila dia sama-sama ipar, adik ipar kau, kakak ipar kau, birah kau, dia dah jadi halal aurat. Buka tudung ke apa, jadi biasa. Sedangkan dia ni sebenarnya dia panggil haram secara muaqqatah. Haram secara sementara je. Adik ipar atau kakak ipar tu haram secara sementara. Bila mana matinya suami dia ko ataupun mati isteri dia, maka boleh kahwin. Dia hanya muaqqatah. Dia ada batasan. Kerana apa? Kerana dia kahwin dengan abang kita. Kerana dia kahwin dengan kakak kita. Kalau syariat jamak dulu, boleh himpun dua saudara dalam masa yang sama. Tapi bila dah turun wahyu, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Allah ayat dia. Tak boleh dah menghimpunkan dua adik-beradik dalam masa yang sama. Maknanya kalau nak kakak, ambil kakak. Tak boleh dah. Kakak pun ambil, adik boleh. Kalau syariat zaman dulu tak apa. Macam cerita Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub ni daripada Palestin. Dia anak kepada Nabi Ishaq dia. Daripada Palestin, Nabi Ya'qub ni hijrah pergi ke Faddam Aram. Faddam Aram ni tempat asal kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Yakni kota Babylon ataupun hari ni
jajahan ataupun wilayah Iraq. Siapa ke Iran tu. Dia panggil kota Babylon dulu. Jadi Nabi Yaqub ni pergilah ke Faddam Aram. Kerana di Faddam Aram ni ada pok saudara dia duduk situ. Ada adik-beradik dengan isteri Nabi Ishaq. Bila sampai sana, dia kenal ke sepupu. Dia kenal ke sepupu dah. Dan dia ada dua beradik, kakak dengan adik. Jadi Nabi Ishaq ni Nabi Yaqub ni kenal ke adik. Tapi ayah dia ni, pok saudara dia ni nak jodohkan dengan kakak. Jadi kahwinkanlah Nabi Yaqub ni dengan kakak tanpa bantahan. Dan dalam tempoh setahun kahwin tu, Nabi Yaqub ni nampak tak bahagia. Tak bahagia deh. Dia walaupun baik lagu mana pun, ada juga orang yang tak kena dengan hati dia. Kemudian tok tua dia tanyalah, apa kuk ni nampak lain macam ni. Dia kata sebenarnya kita nak adik, tapi ayah kita kakak. Dia kata apa? Tak ayah awal. Ambil kahwin. Dah. Jadi kahwinlah dua beradik ni, satu suami dia. Dah, itu syariat zaman dulu. Kemudian Nabi Yaqub ni rayaklah kepada ayah dia, tok tua dia, nak bawa isteri dia ni, dua orang ni balik ke Baitul Maqdis. Nak balik ke Palestin. Jadi ayah dia ni, setiap anak dia ni, adik dengan kakak, dia bagi pembantu. Pembantu wanita lah. Dia bagi dua orang ni pembantu. Jadi siapa tengah jalan ni, jalanlah Nabi Yaqub dengan 4 orang wanita. 2 isteri dia dan 2 lagi bukan isteri dia, pembantu. Jadi payah. Nabi Yaqub nak salin baju, payah ke apa kan. Jadi mudah-mudah dia kata, dua-dua ni kahwin dengan aku lah cukup 4. Jadi akhir sekali kahwin 4. Berani kau kita kalau buat gitu? Tak berani dia. Jadi baliklah 4 orang ni ke Baitul Maqdis, dan daripada 4 orang wanita ni lah lahirnya 12 keturunan Bani Israel. Lahirlah 12 orang anak Nabi Yaqub ni yang digelarkan sebagai Bani Israel, anak-anak Israel. Israel ni gelaran kepada Nabi Yaqub asalnya. Dia dalam bahasa Hebrew. Isra tu Abdun, Il tu Allah, maksudnya Abdullah. Kalau kita tengok dalam tafsir, kalau tak silap, ada ulama mufassirin kata salah satunya inilah Abdun tu Isra, Il tu Allah. Jadi Abdullah. Satu lagi ulama mufassirin dia terjemuh maksud Israel ni selain daripada Abdullah, Israel ini hamba yang berjalan di waktu malam. Dia Nabi Yaqub ni, setiap nabi-nabi dan rasul mereka akan bangun 1/3 malam untuk bermunajat. Ini menjadi ibadat wajib kepada nabi-nabi dan rasul untuk qiyamul lail. Bangun 1/3 malam. Dan Nabi Yaqub ni cara dia beribadat, sudah dia semaya ke apa, hampir kepada waktu subuh ni Nabi Yaqub akan jalan. Jalan round sambil-sambil dia berzikir, sambil-sambil dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah ulama mufassirin kata Israel, hamba yang berjalan malam. Daripada sinilah anak-anak yang keluar ni dipanggil Bani Israel. Bini pertama Neoge, bini kedua 2 orang, bini ketiga 2 orang, dan bini keempat pun 2 orang. Dan kalau kita baca kitab Tiarat Fikriyah, Tiarat Fikriyah, ada yang membincangkan berkenaan dengan Israel ni. Ada asal usul sejarah Israel ni. Dan mereka ni ada juga kasta mereka. Mengamalkan kasta, darajat-darajat ni dia. Contohnya bila Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, wa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Bila Allah wahyukan kepada Nabi Musa supaya belah laut. Belah laut. Jadi bila Nabi Musa belah laut ni dia terbelah 12 lorong. Bukan selorong, 12 lorong. Tengok dalam Hasyiah Sawi. Kerana apa? Setiap lorong ni akan dilalui oleh satu keturunan Bani Israel. Dia anak nombor bini nombor 1 nama Jaj
Ashir, Zabulon, nama dia. Lepas tu anak keturunan Nabi Musa alaihi salam. Ada Yahuza, tak ingat ada keturunan Nabi Musa alaihi salam. Dia nyoge. Jadi setiap keturunan Nabi Yakub ni, Bani Israel ni, dia akan lalu Sologum. Andai kata kalau Allah Subhanahu Wa Taala bila Nabi Musa katak pelaut tu hanya terbelah 6 logong. Setiap satu logong tu dilalui 2 keturunan Bani Israel. Nescaya dia akan pergi dulu. Dia tak boleh kosi, dia akan pergi dulu. Sebab tu dalam Quran ada sebut wa idhistasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna. Bila Nabi Musa ni katak batu, terpancarlah 12 pancaran mata air. Sebab itulah. Sebab setiap keturunan Nabi Yakub ni, dia akan dapat satu pancaran mata air. Kalau lah kosi, dia akan pergi dulu. Itu perangai orang-orang Yahudi dia. Dan kalau tengok dari segi dia punya kasta, kerana apa? Dia tak suka kepada Nabi Yusuf AS. Bila mana Allah wahyukan ataupun Allah bagi mimpi kepada Nabi Yusuf dah. Inni ra'aitu 11 kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yang mana Nabi Yusuf ni tengok bulan, bintang, matahari semua sujud pada dia. Lalu dia cerita kepada Nabi Yakub dan Nabi Yakub kata qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai anak aku, mu jangan cerita mimpimu ni kepada abang-abangmu. Kerana apa? Kerana Nabi Yusuf ni anak bini nombor 3. Dan Nabi Yusuf punya mak ni salah seorang pembantu daripada 2 saudara tu. Jadi kalau kira agak tak kena lah, sepatutnya hak lantik jadi Nabi ni anak bini nombor 1, tapi kena ke anak bini nombor 3. Sebab tu dia tak suka keturunan Nabi Yakub ni yang daripada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Bagi mereka keturunan ni keturunan low class. Ni jahat sok-sok Israel ni. Sama-sama anak beranak dia pun. Dia balah. Sebab tu tak pelik kalau dia bunuh nabi-nabi ke. Sebab kalau tak kena, tak usah tengok jauh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dia bunuh oleh orang-orang Yahudi. Mereka berpakat dengan tentera ataupun askar Rom. Baik, tu cerita sejarah lah dia. Nak ayatnya bahawasanya dalam neraka ni antara yang menjadi penghuni adalah daripada kalangan wanita. Wa na'udzubillahi min zalik. Dan disebut juga bahawasanya pertama tidak menjaga hak. Kemudian di sisi suami ni berbeza dah. Maksudnya bila dia berhadapan ataupun duduk dengan suami ni, pakaian-pakaian tu pakaian buruk. Bau-bau pun bau busuk. Tapi bila terbit di rumah, lain macam. Lain macam dia. Bila terbit rumah tu habis terjanguk dah. Bila duduk depan suami ni, kembali katuk. Sebenarnya bila duduk di rumah ni lah pahala besar. Pahala besar ni bila duduk di sisi suami ni dalam keadaan comel ataupun dalam keadaan baik. Dan disebut juga bahawasanya orang puan ni ada juga yang mana orang yang salihah dia akan jadi pendinding bagi api neraka. Wanita-wanita salihah ni dia akan jadi pendinding bagi api neraka. Maknanya kerana adanya wanita-wanita salihah ni, keluarga ataupun suami dia, mak ayah dia terhindar daripada azab neraka. Dan kita tak nafilah bahawasanya bahagian juruh ni bukan orang lelaki saja, tapi orang puan pun terbukti. Dalam Quran sendiri disebut nama-nama orang yang salihah. Ada yang sebagai contoh Allah ihtiram ataupun Allah iktiraf doa mereka. Contohnya doa mak kepada Sayyidatina Maryam. Mak kepada Sayyidatina Maryam, yakni Hannah, isteri kepada Imran. Yang Allah sebut doa dia dalam Quran. Bila lahirnya Sayyidatina Maryam, lahirnya Maryam ni pun kalau kita tengok muqaddimah ataupun awal-awal daripada surah Maryam, yang mana Nabi Imran. Imran ni dia Nabi. Dia dengan Nabi Zakaria birah.
isteri Imran dengan isteri Nabi Zakaria ni adik-beradik. Jadi dia ni dah lanjut usia baru lahir anak. Bila lahirnya Maryam, mereka cerita antara doa yang dibaca oleh Hannah lah. Inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Allah rakamkan doa dia ni di dalam surah Ali Imran. Bila lahirnya anak dia, inni sammaituha Maryam, dia kata, sesungguhnya aku namakan anak aku ni dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Aku minta berlindung daripada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dan keturunan-keturunan daripada anak dia ni Maryam ni daripada godaan ataupun gangguan syaitanir rajim, syaitan yang direjam. Ayat ni lah tok guru, tok lebah, ustaz-ustaz, tok imam ke baca masa tahnik mulut anak, tahnik mulut baby tu. Ayat ni lah sudah tahnik dekat baca inni sammaituha. Kalau lelaki kan inni sammaituhu, isytihar. Sunat kita isytihar nama pada hari ke-7. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Kata guru kita masa baca doa ni, tangan kita tu sama ada duduk di dada bayi ataupun letak di atas kepala bayi. Ini merupakan sunnah Nabi SAW. Moga-moga dapat keberkatan daripada doa yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan daripada seorang hamba yang saleh di dalam Al-Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allimna wa zidna 'ilman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa tafsir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.